salli ala Sayyidina Muhammad. Sambungan kita pagi ini penawar bagi hati. Muka surat berapa? Kita ni muka surat 68. Ya. Pergian apa? Mari tawakal. Barang siapa Yang bagi aku akan barang La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab penawar bagi hati, muka surat 68. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina amin ya rabbal alamin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita baca hadis yang sebelum tu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-sadiqul masduq? Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak berdusta sekali-kali. Wajib bagi setiap muslimin mukminin meyakini, beriman dengan sepenuh-penuh hati apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu adalah perkara yang benar-benar berlaku dan terjadi. Mustahil Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu bersifat dengan dusta, bohong. Contohnya Rasul memutarbelitkan hukum hakam Allah, itu mustahil. Ataupun Rasul menyampaikan perkara yang tidak disuruh sampai oleh Allah, itu juga mustahil. Meskipun perkara itu tidak dapat dilihat dengan mata kita, ataupun perkara-perkara yang belum terjadi, ataupun perkara yang telah berlaku di alam nyata ataupun di alam ghaib, semuanya itu benar. Semuanya itu benar, sungguh-sungguh berlaku dan terjadi, dan lagi akan terjadi satu persatu dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka barang siapa yang beriman, yang sempurna imannya, sesungguhnya dia akan dapat mengambil faedah dan manfaat daripada peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa-siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kira apa bangsanya, apa keturunannya, bagaimana pangkat dan jawatannya di atas dunia ini, masuk di dalam kata barang siapa. Barang siapa tak peduli siapa-siapa, laki-laki ataupun perempuan, yang tua ataupun yang muda. Barang siapa membenarkan ia akan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari kiamat
dan hari kiamat. Barang siapa yang yakin, maksudnya di dalam hatinya percayakan Allah, mengenal Allah, beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat, yakin sungguh-sungguh di dalam hatinya adanya hari kiamat, yakin sungguh-sungguh dalam hatinya ada sungguh-sungguh hari kiamat, ya, mengikut kehendak Allah. Di hari kiamat itu suatu perkara yang pasti berlaku dan pasti terjadi. Suatu hari yang sangat dahsyat goncangannya, sangat dahsyat kacau bilaunya, sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat menggerunkan hari kiamat. Sungguh-sungguh akan berlaku, akan terjadi. Di hari kiamat ini akan diguntuhkan segala petala langit, dihancurkan segala bumi, dan kemudian akan dibangkitkan kita semula untuk dibicarakan di dalam mahkamah Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita kerjakan, lakukan di atas dunia. Maka beruntunglah, bertuahlah orang yang bertakwa, orang yang dalam hatinya ada ketakwaan, takut gerun dengan Allah. Mereka akan bersungguh-sungguh melakukan ketaatan zahir dan batin, menjauhkan daripada segala perkara yang dibenci oleh Allah zahir dan batin. Maka mereka ini akan mendapat keamanan, keselamatan, perlindungan daripada Allah. Meskipun berlakunya goncangan kiamat, meskipun suasana kiamat itu sangat dahsyat, di padang mahsyar sangat dahsyat, tetapi orang-orang yang dikasihi oleh Allah akan ditempatkan di tempat yang penuh dengan keamanan dan keselamatan. Jadi seandainya kita inginkan keselamatan tersebut, wajiblah bagi diri kita berusaha bersungguh-sungguh daripada sekarang kena bersungguh-sungguh perbaiki amalan kita, khususnya hati kita. Bila hati kita baik, hati kita takut kepada Allah, dengan sendiri anggota zahir kita pun akan mengikut maknanya apa yang diperintah oleh Allah. Bertepatan seperti yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada maksud hadis tersebut, hati kita ini adalah merupakan raja yang memerintah segala anggota. Apabila hati kita baik, hati kita suci daripada sebarang jenis kekotoran dan penyakit, nescaya hati yang sebersih ini, hati yang mengenal Allah ini, hati yang takut kepada Allah ini akan memerintah anggotanya yang lain untuk membuat perkara-perkara yang diredai oleh Allah. Kita boleh menilai sejauh mana kebersihan hati kita. Kita boleh menilai sejauh mana kebersihan hati kita. Kita boleh mengetahui setahap mana kebersihan hati kita, yaitu dengan melihat kelakuan anggota zahir kita. Kalau seandainya anggota zahir kita ada melakukan dosa dan maksiat, itu menunjukkan hati kita tidak baik. Kerana hati yang baik, dia akan memerintahkan anggota zahir untuk membuat perkara yang disuruh oleh Allah. Dia akan menyuruh lidah bercakap yang baik-baik. Dia akan melarang lidah berkata yang diharamkan oleh Allah. Dia akan memerintahkan mata memandang yang dihalalkan oleh Allah. Dia akan memerintahkan telinga menadah dengar perkara yang memberi manfaat. Itu hati yang baik. Dia akan mengarahkan kaki melangkah ke tempat yang baik, ataupun melangkah dengan niat dan tujuan yang baik. Dia akan memerintahkan tangan berusaha yang baik-baik. Itulah petanda hati yang baik. Seandainya lidah kita masih lagi ada mengeluarkan perkataan-perkataan yang diharamkan oleh Allah, suka mengumpat-ngumpat, suka menceritakan aib dan kedosaan orang lain, suka mengadu domba menjadi batu api neraka. Orang yang suka memindah-mindahkan perkataan ni, suka mengadu-ngadu dengan niat jahat ni, itu yang dikatakan perumpamaannya batu api.
tambah sikit lagi depan tu, batu apinya akan jadi bahan bakar nanti di hari kiamat. Jadi jangan berseronok nak mencerita dosa dan kesilapan, kesalahan, kemaksiatan orang lain. Dalam diri kita ni banyak lagi dosa yang belum kita bersihkan. Jangan sibuk kepada dosa dan maksiat orang lain. Umur kita dah tinggal sikit dah. Umur kita dah tak banyak dah. Baik kita pedulikan diri kita daripada pedulikan orang lain. Habis waktu kita duk menceritakan hal orang. Sampai bila? Berbelas tahun, berpuluh tahun dah kita buat benda tu. Berhentilah. Sudah lah. Nak mati dah. Yang kita paling takut sekali mati terkejut. Tiba-tiba je mati tanpa ada tanda-tanda. Allah Maha Kuasa mencabut nyawa kita tanpa sebab, tanpa syarat. Betul ke tidak? Maka kena waspada dah. Sudah dah. Kalau nak cerita hal orang, cerita yang baik. Meskipun dia orang jahat, meskipun dia orang maksiat, cerita kebaikan dia. Jangan cerita kejahatan dan keburukan dia. Itu tujuan kita belajar. Apa tujuan kita mengaji ni? Tujuan kita mengaji, belajar ni nak buat apa? Nak beramal, nak perbaiki. Tapi kalau kita mengaji pagi, petang, siang, malam, kita tak beramal dengan apa yang Allah dah beri faham pada kita, jadi tak ada faedah. Buang masa, buang tenaga, buang harta. Tak ada perubahan pada lidah kita. Mengaji suka mengumpat, mengaji suka cakap kasar, mengaji suka meninggi-ninggikan suara dengan orang yang tak sepatutnya. Tapi mengaji bukan kita tak tahu dah benda tu tak boleh. Tak ada usaha nak bersabar menahan lidah, ikutkan nafsu kita. Kena ada usaha bersungguh. InsyaAllah azam sungguh dalam hati, kemudian usaha. Orang nak ceritakan hal yang kita, biarkan. Jangan kita ceritakan hal orang. Semakin banyak orang yang mengadu domba tentang diri kita, memfitnah kita, mengumpat kita, berdengki dengan kita, makin banyaklah pahala percuma yang kita perolehi tanpa berpenat lelah membuat ibadah. Sebab tu sangat-sangat bertuah kalau kita ni orang ramai mengumpat kita. Kerana kita yakin dan percaya dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara balasan yang Allah beri terhadap orang yang suka mengumpat, segala pahalanya akan dipindahkan kepada orang yang diumpatnya. Rugi tak beribadat? Rugi. Penat tak kerja? Penat. Gaji bagi orang lah. Akhirnya mati bawa dosa. Pahala kita semua dah pindah kepada orang lain. Selagi tak bertaubat, Allah tak akan gantikan dengan pahala yang lain. Tapi kalau taubat, kena faham erti taubat sungguh-sungguh. Ini belajar bab taubat, insya-Allah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Nabi kata, siapa yang yakin dengan Allah, yakin dengan hari kiamat, maka hendaklah dia cakap yang baik, cakap baik-baik. Cakap yang baik-baik dan cakap dengan cara yang baik. Cakap dengan nada yang baik. Khususnya dengan mak bapak kita, dengan guru-guru kita, dengan suami kita. Cakap yang baik-baik. Jangan meninggi-ninggikan suara. Jangan niat kita bercakap sengaja nak menyakitkan hati. Kadang-kadang kita saja cakap dengan niat biar dia sakit hati aku cakap macam ni. Itu sebenarnya arahan siapa? Malaikat ataupun syaitan? Syaitan. Belajar lagi, usaha lagi, cuba lagi. Mengaku dengan Allah, lemah, ya Allah tolonglah. Aku tak kuasa nak jaga lidah aku, ya Allah tolong beri kekuatan. Itu tanda-tanda orang yang sempurna iman dia. Tanda-tanda orang yang sempurna iman dia, dia akan bercakap yang baik. Dia tak suka cakap yang tak baik. Dia tak suka cakap yang mendatangkan dosa. Dia tak suka. Jadi di sini kita boleh nilai
Iman kita sempurna ataupun tidak? Kita boleh dapat jawapan. Tak payah tanya orang, aku ni beriman ke tidak, iman aku ni sempurna ke tidak. Dah, kita sendiri boleh tahu jawapan. Kalau mulut kita selalu cakap yang tak elok, tu tanda-tanda iman kita tak bukan tak beriman, beriman tapi tak sempurna. Macam mana nak bawa balik iman yang tak sempurna? Kalau di dunia ni pun semua serba-serbi kita nak sempurna. Padahal dunia ni, sesempurna apa pun yang kita miliki atas dunia ni, sesempurna apa pun yang kita miliki atas dunia ni, semuanya akan ditinggalkan. Sama ada kita tinggalkan dia ataupun dia tinggalkan kita. Betul ke tidak? Sempurna harta benda ni, tiba-tiba kena rompak macam ni, tinggalkan kita dah. Ataupun dah penat-penat kumpul harta benda pangkat, kita pula mati, kita tinggalkan dia. Betul? Pun nak sempurna. Adakah yang kita nak guna di hari kiamat tak payah sempurna? Waras ke tidak kita? Berakal ke tidak? Cerdik ke tidak? Kalau kita cerdik, waras, berakal, sudah tentu benda yang bersifat kekal, lebih-lebih lagi lah kita nak sempurna. Itu orang bijak, itu baru bijak. Kalau yang sementara nak sempurna, yang kekal tak nak sempurna, itu orang betul? Itu orang yang gila, orang yang tidak waras. Sungguh ke tidak ni? Payah nak mengaku ni. Tak mengaku berat kita. Dia kata dah sempurna juga macam tu. Tu masalah hati. Payah nak mengaku salah. Apa ada sifat ke hati, itu sifat ke hati tu. Payah nak mengaku bersalah, tu namanya keras hati. Nampaklah memang silap tapi tak nak mengaku. Tak silap lagi, baik lagi kalau macam tu. Tu keras hati. Kena banyak taubat. Apa sebab banyak keras hati? Apa sebab keras hati? Makan banyak. Kadang-kadang makan benda syubhat, dengar benda syubhat, dengar benda haram, tengok benda haram, suka benda-benda macam itu, di antara penyumbang keras hati kita. Jangan ingat perbuatan ni tak ada memberi kesan pada hati kita. Bila keras hati kita yang rugi, tak boleh terima teguran, tak boleh terima nasihat, ilmu yang manfaat tak boleh diambil manfaat, jadi rugi dah, rugi. Sebab tu pentingnya hati yang bersih, pentingnya hati yang lembut ni, supaya setiap nasihat yang baik-baik boleh masuk terus dalam hati kita dan boleh kita amalkan. Kalau keras hati ni dia tak masuk, ilmu tak masuk. Meskipun kita belajar tafsir, mengaji Quran, mengaji hadis, mengaji ini, mengaji itu, selagi hatinya keras, kita tak akan dapat ambil faedah daripada apa yang kita belajar. Itu yang kita jadi orang yang belajar agama tapi tak berubah-ubah sampai bila-bila. Perangai kita sama macam orang tak mengaji. Bahkan yang tak mengaji itu kadang akhlak lebih elok daripada orang mengaji tadi. Wal'iyadzubillah min dzalik. Cermin diri kita, tengok diri kita. Hari-hari kita suluh muka kita dekat cermin. Ada tak kita suluh hati kita macam mana? Pagi-pagi dah tengok cermin dah. Ada jerawat ke tidak, ada jeragat ke tidak, ada ini ke tidak. Takut ada benda-benda macam tu. Tapi hati kita tak pernah kita tengok, tak pernah kita selidik, tak pernah kita kaji. Hati aku ni baik ke tidak, tak pernah. Hati aku ni lawa ke tidak, cantik ke tidak. Hati aku ni bermakeup ke tidak. Pakaian zahir kita jaga, bergosok lah, beginilah, begitulah. Pakaian hati kita, apa yang kita pakaikan pada hati kita? Kita pakaikan hati kita dengan pakaian yang kotor, tapi zahir kita nak pakai pakaian yang bersih. Kotor sikit tak mau, kedut sikit tak mau. Kalau tudung gerang dia punya oning sengit tak mau. Setengah jam nak tunggu betulkan oning je. Setengah jam. Takut sengit. Hati sengit tak peduli. Hati kita sengit tak perlu. Ni takut ni kenapa ni, nanti orang pandang tak elok.
Hati kita Allah pandang macam mana? Hati kita biar Allah pandang tak elok hati kita. Ini masalah kita. Mengutamakan pandangan manusia tapi tak pedulikan pandangan Allah. Makna bukan bermaksud zahir ni kita biarkan celekeh dah, bukan. Seperti mana kita menjaga zahir, membersihkan zahir, menghiaskan zahir, lebih-lebih lagi kita membersihkan dan menghiaskan hati. Sebab hati itulah nilai seseorang insan di sisi Allah. Meskipun zahir kita ni pakai pakaian yang mewah-mewah, apa artinya kalau hati kita pakai dengan pakaian yang kotor, pakaian yang buruk, pakaian yang busuk, pakaian yang keji, pakaian yang bernajis. Zahirnya pakai yang bersih, yang mahal-mahal. Di hati kita sarungkan dengan pakaian kotor, hasad, dengki, riya, ujub, takabur, tak nak mengaku berdosa, tak nak merendahkan diri, tak nak mengaku bersalah, memuji-muji diri, merasa dah banyak amal, merasa dah baik lebih daripada orang. Tak nak hormat mak bapak, tak nak hormat suami. Ego kita. Sedangkan itu dipandang oleh Allah. Dipandang oleh Allah. Ini tujuan kita belajar ni, nak baiki ni semua sebelum mati. Mudah-mudahan sempatlah ya Allah. Ramai orang mati hari ini. Giliran kita akan sampai. Seronok juga tapi ada masa kena fikir benda ni. Sebab ini fikiran tentang kehidupan yang hakiki. Jangan sibuk memikirkan tentang kehidupan yang sementara ni. Pagi, petang, siang, malam risaukan tentang benda yang sangkut paut dengan hidup sementara, tapi tak risau tentang memikirkan kehidupan yang kekal selama-lamanya. Macam mana nasib kita kat sana besok? Macam mana nasib kita waktu nak mati besok? Waktu kita dihumban jasad kita dalam lubang besok macam mana? Macam mana waktu kita nak duduk situ seorang-seorang besok tanpa ada seorang yang menemani kita? Macam mana besok nak duduk dalam kubur tu beribu tahun silap-silap? Kalau andai kata lambat lagi kiamat, 10,000 tahun lagi boleh jadi, 10,000 tahun lah kita duduk dalam liang lahat. Cuba kita fikir tu, macam mana, apa keperluan yang sepatutnya ada, yang kita nak duduk di alam tu yang waktunya tidak akan ada kesudahan. Sini kita fikir risau duit tak ada, risau gini, risau gitu. Semua tu tentang kehidupan dunia. Tentang nasib kita, kehidupan kita dalam kubur tu kita tak pernah fikir macam mana. Risau pakaian tak cantik, risau pakaian tak ada yang baru, risau duit tak banyak, risau kereta tak baru, risau orang lain dah tukar rumah baru, pakaian baru. Tapi kita tak risau pun hati kita ni masih lagi berpakaian dengan pakaian yang buruk, tak pernah ganti dengan pakaian yang baik. Ini ke persiapan kita nak mati, nak masuk dalam kubur, nak bawa hati yang macam tu ke? Tak pernah risau. Itulah mujur Allah ambil kita, pilih kita, letakkan dalam majlis ilmu macam ni. Boleh nak fikir sekejap, tu pun terpaksa fikir. Kalau tak, minta maaf lah tuan-tuan. Saya pun macam tu. Kalau tak duduk dalam majlis macam ni, nak fikir tentang akhirat, minta maaf lah. Akal dan hati kita sibuk mikir tentang, risau tentang dunia. Takut tak makan, takut duit tak banyak, takut orang kata kita miskin, takut orang tak pandang kita. Ini yang kita risaukan. Padahal apa yang kita risaukan ni tadi semuanya akan tinggalkan. Sepatutnya memikirkan yang kekal no, yang kekal. Macam mana ni nak besok nak mati dan keadaan aku mati seorang diri. Laki tak teman, bini tak teman, anak-anak tak teman, kawan baik tak teman, guru tak teman, rakan sepengajian tak teman. Siapa yang nak teman aku ni? Melainkan amal soleh. Kalau ada, kita tak beramal soleh, siapa nak teman kita? Siapa nak tolong menjawab soalan-soalan dalam alam barzakh no? Kalau tak ada yang menolong kita, kalau tak ada amal baik yang kita buat, kalau buat amal baik pun Allah tak terima, macam mana?
Fikirkan benda ni, fikirkan. Biar ada risau dengan akhirat, barulah tubuh ni insya-Allah usaha nak membuat mencari bekal. Kenapa kita tubuh kita ni sibuk cari bekal dunia, pagi petang siang malam, kadang sampai tak kenal Tuhan, sampai tak kenal agama, sampai tak peduli halal haram. Sebab apa? Sebab hati dan fikiran kita ni 24 jam risau tentang urusan dunia. Sebab tu kita pun, tubuh kita pun duk buat benda macam tu pagi petang siang malam, tak peduli. Mengaji ni nantilah, belajar ni nantilah. Yang penting duit dulu, angkat dulu. Ni kalau tak ada duit ni susah besok ni. Adik-beradik pandang hina dengan aku. Jiran-jiran. Tapi pernah tak kita fikir macam mana pandangan Allah pada diri kita? Macam mana? Apa persiapan kita nak bawa balik dalam kubur? Ke kita tak percaya adanya kematian? Ke kita tak yakin dengan adanya soal munkar nakir dalam kubur? Ke kita tak yakin? Kalau tak yakin, maknanya kita bukan orang beriman, kita orang kafir. Dan kalau yakin, apa tindakan? Apa tindakan kalau betul yakin adanya kematian, adanya sakaratul maut, adanya alam barzah? Apa persiapan? Dah buat ke belum? Dah usaha baiki ke belum? Kalau usaha bersungguh ke tidak? Itu tujuan kita belajar. Mudah-mudahan ada risau. Bila risau, kita pun sibuk nak buat, sibuk nak bersihkan hati, sibuk nak jaga hati, sibuk nak carikan pakaian yang cantik-cantik untuk hati, agar Allah sentiasa memandang mulia pada hati kita. Meskipun zahir kita tak hebat macam orang lain, itu tak penting. Semuanya akan kita tinggalkan. Meskipun kita boleh pakai daripada atas sampai ke bawah ni, disalut dengan emas intan belian, tapi kalau hatinya busuk, hatinya kotor, tak ada nilai di sisi Allah. Tak ada nilai. Buatlah rumah sebesar mana pun, gaji beratus ribu pun, pangkat setinggi mana pun, tapi kalau hati kita tak pakaikan dengan pakaian yang baik-baik, yang Allah redha, kita tak ada nilai sisi Allah. Allah pandang hina dengan kita. Allah tak redha dengan kita. Kena ingat, kita nak mati. Ramai dah saudara mara kita dah mati. Banyak contoh tauladan yang mati sedang cari duit, yang mati sedang cari pangkat, yang mati dalam keadaan bergaduh adik-beradik sebab dunia, mati dalam keadaan menangguh-nangguhkan semayang, mati dalam menangguh-nangguhkan nak mengaji. Banyak ada, bukan satu contoh, beratus ribu, berbilion contoh lah. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali, kalau orang cerdik, orang bijak, cukup dengan satu dua contoh akan memberi keinsafan pada diri dia. Tak perlu beribu-ribu contoh. Kita nak contohnya macam mana lagi? Yang mati sedang buat maksiat, yang mati terkejut, macam-macam. Itu semua contoh. Yakin dah berlaku depan mata kita, kita tengok, kita dengar. Dan kita nak bukti yang macam mana lagi? Yang baru nak mendatangkan keinsafan, nak tunggu benda tu berlaku pada diri kita, tu dah terlambat tuan-tuan. Tu dah terlambat. Kita tengok, fikir aku mati. Tak payah nak sedih kalau tak kaya macam orang lain. Tak payah nak sedih kalau tak boleh pakai pakaian mewah macam orang lain. Tak payah sedih kalau tak ada kenderaan besar macam orang lain. Sedih patutnya kita belum ada ibadat. Sedih hati belum bersih. Sedih hati kotor lagi. Sedih hati tak berakhlak lagi. Itu yang patut kita sedih, itu yang patut kita risau. Semayang tak khusyuk lagi. Dalam solat semua benda dunia masuk dalam hati kita. Kata menghadap Allah, tapi hatinya menghadap dunia dalam solat. Kita renung-renungkan, fikir-fikir. Mudah-mudahan dengan kita memikir begitu, Allah memberi pertolongan pada diri kita. Bila Allah memberi pertolongan, insya Allah tidak mustahil, yang susah akan jadi mudah. Ini jaga lidah kita. Jaga lidah kita. Sebab lidah ni anggota yang paling banyak membuat sebab kita nanti dihumban dalam neraka. Jaga lidah. Terutama sekali orang perempuan. Sebab bukan saya kata, itu peringatan daripada Nabi SAW.
Kadang perempuan ni semayangnya dah baik, tutup auratnya dah baik, tapi lidah dia tak boleh jaga. Dia boleh bangun berqiyamul lail, bersusah-susah bangun berqiyamul lail, punya berat qiyamul lail tu dia boleh buat, tapi dia tak mampu nak jaga lidah dia. Hati-hati, jangan masuk dalam kumpulan tu. Memang ada kumpulan tu, tapi jangan masukkan diri kita dalam kumpulan tu, jangan. Nak nafikan tak boleh, sebab Nabi bagi tahu. Nabi bagi tahu. Apa kata Nabi? Marartu lailatal usriya bi fa nazartu fa ra'aitu qauman fin nari ya'kuluna jifa. Qultu ya Jibril, man haula'i? Tak ada dalam kitab tu. Qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas. Ni bukti dia. Nabi kata apa? Aku berjalan pada waktu malam, aku diisrakan oleh Allah. Waktu aku diperjalankan oleh Allah pada malam Isra' wal Mi'raj tu, maka aku lihat akan beberapa kaum di dalam neraka. Allah tunjukkan neraka pada Nabi SAW, yang mana suasana dalam neraka tu Nabi nampak satu kumpulan yang mana mereka itu akan bangkai, makan benda kotor, makan benda jijik. Kalau atas dunia ni kita tengok perbuatan macam tu, kadang-kadang dalam TikTok ke dalam mana, kadang-kadang keluar video orang makan bangkai, orang makan pelik-pelik. Kita pandang jijiknya lah, kotornya lah, pengotornya lah, jahatnya lah, tak berakhlaknya lah. Jadi Nabi nampak satu kumpulan ni dia makan bangkai. Kataku, ya Jibril, Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Jibril, siapa mereka itu? Ya Jibril, itu satu kumpulan ni makan bangkai. Padahal ada makanan yang baik, makanan yang bersih, makanan yang elok, tapi tak saja duk makan bangkai, makan kotor, makan bangkai, makan najis. Sembahnya, yakni jawabnya Jibril, mereka itulah yang memakan daging manusia. Iaitu siapa? Orang mengumpat. Begitulah pandangan Allah pada kita yang suka mengumpat. Macam mana kita jijik tengok orang perbuatan makan bangkai, itulah perbuatan mana sangat jijik orang yang suka mengumpat. Walaupun dia ahli qiyamul lail, walaupun dia sanggup bangun setiap malam bertahajud, tapi dia suka mengumpat. Dan pada Allah dia seperti bangkai, orang yang suka makan bangkai. Walaupun dia haji, walaupun dia hajah, tak peduli. Allah tak peduli siapa-siapa. Bila buat benda yang Allah benci, itulah dia jawapan dia. Bukan kata aku ni dah 12 kali pergi haji dah, tiap bulan pergi umrah, tak ada masalah lah kalau kau suka cerita hal orang. Aku tetap baik di sisi Allah. Dah tetap seperti orang yang makan bangkai tadi. Pandangan Allah pada diri kita, betapa kotornya. Cuma diri yang kotor, hati tadi perasan baik. Na'udzubillahi min zalik. Dan satu lagi hadis Nabi kata, ramai Nabi tengok dalam neraka ni orang fakir miskin. Banyak ahli neraka tu di kalangan fakir miskin. Lalu sahabat pun risau tanya, sebab ramai sahabat yang miskin. Adakah yang dimaksudkan penduduk yang ramai dalam neraka tadi orang fakir miskin harta ya Rasulullah? Dah, Rasulullah itu bukan. Fakir ilmu, orang yang tak ada ilmu. Betapa pentingnya ilmu. Sebab tu kita ni sangat bertuah bila Allah pilih jadi orang nak belajar. Allah nak selamatkan daripada golongan yang fakir tadi tu, yang dimaksudkan dihumban dalam neraka tu. Siapa? Fakir ilmu, tak ada ilmu agama. Sebab apa? Dia tak cari. Macam mana nak ada tak cari? Orang yang ada tu sebab dia cari. Kita tak nak cari. Yang kita cari harta dunia. Sebab tu kita kaya dunia. Pangkat tinggi, gaji belah ribu, gaji ratus ribu, gaji puluh ribu, tanah luas, rumah banyak, kenderaan banyak, kaya. Tapi sayangnya, malangnya, fakir ilmu. Tak ada ilmu, tak tahu halal haram, tak kenal Tuhan, tak kenal Quran, tak faham Quran. Itulah dia bakal penghuni neraka. Na'udzubillahi min zalik. Moga Allah pelihara kita semua.
Nak kaya-kaya lah, nak mewah-mewah lah. Ilmu jangan tinggal. Ngaji. Baik, ini dia antara hadis Nabi SAW yang wajib kita percaya. Kalau orang tu betul sempurna imannya pada Allah dan hari kiamat, takut dengan Allah, takut dengan kecelakaan hari kiamat, falyakul khairan, hendaklah dia cakap yang baik. Cakap yang baik-baik. Lawan. Kalau semalam kita banyak cakap yang tak elok, hari ni cuba jangan ulang yang semalam. Meskipun semalam lidah ni banyak cakap yang menyakitkan hati orang, mengumpat orang, mengadu domba, hari ni jangan dah. Itu maksudnya orang mukmin ni dia azam setiap hari. Dia bukan setahun sekali. Tahun baru ni apa azam? Tahun baru ni apa azam? Itu bukan akhlak mukmin dah. Mukmin setiap waktu dia berazam nak jadi lebih baik daripada sebelum. Bukan tunggu setahun sekali. Kita terikut perangai orang tu. Masuk tahun baru tanya, apa azam awak tahun ni? Apa azam awak tahun ni? Dah. Orang mukmin setiap waktu nak memperbaiki diri, bukan setiap tahun. Setiap waktu. Itulah bila kita ni suka terdedah dengan benda-benda macam tu, tak terdedah dengan agama, begitulah pemikiran kita. Ikut cara hidup orang bukan Islam. Yang konon-konon ni kita kata betul. Maka hendaklah berkata-katakan yang baik, makna perkataan yang Allah redha. Kalau nak bercakap, pastikan yang kita cakap tu paling tidak benda harus lah. Paling tidak benda harus, benda yang tak mendatangkan dosa ataupun tak memberi pahala, itu paling tidak. Itu orang panggil perkataan yang sia-sia. Sia-sia ni makna tak ada pahala dan tak dosa. Itu orang panggil buat kosong. Paling tidak tu kira selamat lagi daripada perkataan yang namanya haram. Itu dosa dah. Itu neraka dah. Itu balasan azab dah pasti dah. Jadi kita kena belajar bagaimana, apa yang dimaksudkan perkataan yang mendatangkan dosa, macam mana. Tu kita belajar. Kita tak nak belajar, mana kita nak tahu perkataan yang mendatangkan dosa, perkataan yang mendatangkan pahala, perkataan yang sia-sia. Macam mana kita nak bezakan kalau kita tak belajar? Akhirnya kita ingat segala yang keluar daripada mulut kita ni semua mendatangkan pahala. Rupa-rupanya bercampur. Mendatangkan dosa pun kita cakap, yang mendatangkan pahala pun kita cakap, yang halus pun kita campur aduk semua dah. Ibaratnya kalau nak makan tu, dalam tu benda bersih ada, kotor pun ada, najis pun ada, hingus pun ada, tahi pun ada. Sebab tak boleh beza, gaul sekali, lepas tu makan. Itulah ibarat dia. Tapi kalau orang ada ilmu, dia boleh beza, ini najis ni tak diisi dalam pinggan ni, yang ni kena ambil, yang ni bersih. Tapi bila tak ada ilmu, dia ingat semua yang ada depan mata dia itu semua bersih, dia ambil. Padahal depan mata dia itu tahi ada, najis ada, hingus ada, campur sekali. Sebab jahil, tak boleh nak membezakan mana perkataan yang baik, mana perkataan yang mendatangkan doa, mana perkataan yang menjadi asbab runtuh pahala yang dibuat. Dia tak tahu. Sebab tu dia cakap ikut kehendak hati. Allah. Usaha, cuba lagi taubat kepada Allah. Atau hendaklah diam, ataupun diam. Kalau tak dicakap yang baik, diam. Itu terlebih selamat daripada kita bercakap yang mendatangkan dosa. Berlatih. Semua kena berlatih, tuan-tuan. Kena riyadhah, kena berlatih. Bukan tiba-tiba dia datang macam tu. Hari ni cuba usaha kawal perkataan. Tak boleh besok cuba lagi. Hari ni ada tercakap juga benda haram, taubat kepada Allah, kemudian cuba lagi. Macam tu. Macam tu cara dia. Bukan tidur, besok bangun tiba cakap baik, kemudian jangan mimpi macam tu. Kena berlatih. Berlatih. Kalau kita sanggup pergi gym, pergi bersukan, nak jaga kesihatan,
Kenapa tak sanggup nak buat latihan nak jaga kesihatan akhirat kita, lidah kita? Kena berlatih juga. Kemudian dan bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yatawakkal li bima baina lihyaihi wa rijlaihi atawakkal lahu bil jannah." Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menjamin ia bagiku akan barang yang antara dua tulang dagu ni. Siapa boleh bagi jaminan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjaga barang yang ada di antara dua tulang dagunya, iaitu lidah. Siapa boleh jamin dengan Rasul, aku akan jaga lidah aku daripada percakapan yang haram? Dan barang siapa yang menjamin, boleh bagi jaminan pada Rasul, seolah-olah kita kata, ya Rasulullah, aku akan jaga barang yang ada di antara dua kaki, iaitu farad, kemaluan kita, daripada zina, daripada liwat, aku jamin baginya. Nabi sanggup menjadi penjamin akan dia itu ahli syurga. Nabi kata orang ni ahli syurga, aku jamin orang ni syurga. Meskipun kita ni tak direzekikan oleh Allah seperti mana 10 orang sahabat radhiyallahu taala anhum yang dijamin oleh Rasul, dikhabarkan depan mata, depan muka mereka, kau syurga, kau syurga, kau syurga, kau syurga, kau syurga, kau syurga. Itu garanti dah. Tapi kita tidak juga maknanya nak kata terlepas peluang. Masuk lagi dalam jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ni Nabi kata, siapa yang sanggup beri jaminan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia boleh jaga lidah dia daripada perkataan yang haram. Perkataan haram ni mengumpat, suka cerita dosa dan maksiat, keaiban orang lain di tempat yang tidak sepatutnya dan niat yang tidak sepatutnya. Itu mengumpat. Meskipun benda tu benar, meskipun benda tu baik, meskipun benda tu betul. Jaga. Kadang-kadang ibu-ibu, bapa-bapa suka ni, bila anak seorang ni datang cerita keburukan anak yang ni, jaga. Dia tak kira ibu tak ibu, bapa tak bapa. Kalau niatnya cakap tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, tetap namanya mengom. Faham? Dia tak peduli. Aku mak dia, aku boleh umpat tak? Tak boleh. Faham betul-betul. Sebab tu kena belajar supaya kita ni tak terjatuh dalam kata orang mengumpat yang hukumnya dosa besar. Kadang-kadang datang rumah kita anak-anak kita yang sulung cerita tentang adik yang bongsu, yang nombor 2 cerita tentang yang ni, menantu yang ni datang cerita keburukan menantu yang tu. Na'udzubillahi min zalik. Sebab tu semua kena belajar, tahu tanggungjawab masing-masing. Apa kesan kalau aku cakap ni? Bagaimana pandangan mak mertua aku pada dia kalau aku ceritakan hal ni? Nampak tak tu? Sebab tu, kalau betul niat dan tujuan yang dibenarkan oleh Allah, hukumnya harus. Contohnya kita cerita, kita abang sulung, kita kakak sulung, cerita dengan mak kita ataupun ayah kita kelemahan ataupun kedosaan, keaiban, kemaksiatan adik kita, dengan niat supaya mak bapak kita menegur dia, tu tak apa. Tu ada masalah supaya mak bapak kita baiki ataupun menegur dengan teguran tu, mudah-mudahan dia berubah jadi baik. Ni dah kadang-kadang cara bercakap tu sebenarnya nak memberitahu supaya ibu kita memandang yang tak selesa dengan adik kita, supaya ibu kita sakit hati dengan dia, supaya ibu kita jadi jahat sangka dengan dia. Kenapa? Dalam hati kita ada dengki, tak suka ibu kita ni sayang orang lain seperti sayang kita, tak suka ibu kita ni kasih kepada kita seperti orang lain. Tak. Kita nak kita saja yang didapat kasih sayang, perhatian yang baik daripada ibu. Lalu kita menceritakan keburukan adik-beradik kita. Na'udzubillah min zalik. Habis segala pahala amal ibadah kita. Hati-hati. Ini banyak berlaku dalam keluarga ni.
Sebab tu kita kena pakat mengaji. Daripada bapa, daripada mak, adik-beradik, abang sulung, adik sulung, semua ipar dua kena belajar agama supaya tahu tanggungjawab. Bila masing-masing sombong tak nak belajar, ni yang berlaku ni. Bila masing-masing belajar, tahu hukum hakam, tahu halal haram, makna aku tak boleh nak cerita. Ataupun sebelum dia cerita, dia pastikan niat dia dan tujuannya betul. Kalau tak cakap ikut sedap mulut, kau nak tahu tak si anu, kau nak tahu abang kau begini, kau nak tahu adik kau begini. Kamu yelah mak dia tu, tu semua dah, tu semua dah tu. Tu nama batu api neraka tadi tu. Jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Tengok tu apa tujuan. Mak ni nak cerita sikit. Adik kita tu gini nak minta mak tolong tegur lah. Takut nanti kalau dia buat benda tu berterusan ke apa, dia tolong tegur lah. Sebab dengan orang lain nampak gayanya dia macam tak makan nasihat. Tapi kalau mak ke ayah ke, nasihat insya-Allah rasanya dia boleh ubah. Kalau niat macam tu tak apa. Ni dah niat semata-mata nak bagi tak? Niat saja nak beritahu supaya mak jangan tak tahu kelemahan adik-beradik. Sekadar nak bagi tahu. Bukan nak minta mak tolong bagi nasihat, boleh tak pada. Saya sebenarnya tak nak cerita hal ni, tapi tak seronok tengok dia buat benda-benda macam tu pada bini dia ke, pada laki dia ke. Mak tolong tegur lah. Mak. Jadi mungkin dia dengar mak punya cakap. Saya ni adik-beradik kan kalau cakap kan boleh jadi dia tak pakai. Tapi nak minta tolong mak tegur. Tak apa kalau niat macam tu. Ini kebanyakannya mengadu supaya mak pandang buruk pada yang lain. Yang menantu pula dengan beras-beras ni pula. Ipar ni menantu yang ni balik cerita hal menantu yang ni supaya mak tak suka dengan menantu yang ni. Yang dia balik belakang cerita yang ni supaya mak tak suka dengan ni yang jadi kacau bila na'udzubillah min zalik. Sampai bila nak macam ni? Semayang dah, puasa dah, ngaji dah, tutup aurat dah, tapi perangai ni tak tinggal-tinggal lagi. Na'udzubillah min zalik. Ini sebenarnya kita tak ada sifat kasih sayang dalam diri kita. Orang yang ada sifat kasih sayang dalam diri, dia tak akan menceritakan hal orang lain. Itu nama dia kasih, dia sayang. Bukan seronok tengok orang ni. Dia rasa sedih. Tapi kalau orang hati busuk, dia tak peduli. Berhati. Kalau ada di kalangan kita yang berlaku macam tu, ada ipar dua duk cerita tentang hal kita, adik-beradik cerita tentang keburukan kita, mengadu pada mak bapak supaya mak bapak tak suka dengan kita, tak apa, maafkan sudah. Jangan kita balas dengan perbuatan yang sama. 2 kali 5 bebal. Tahu tak? 2 kali 5 bebal. Biar dia nak cerita, kita tak rugi apa. Kita tak rugi. Adakah dengan sebab dia mengumpat dia cerita kita jadi sakit ke? Duit dalam akaun kita jadi kurang ke? Dah. Bahkan bertambah paha. Kau nak cerita-ceritalah. Aku maafkan kau. Nanti itu urusan kau dengan Allah. Aku tak nak balas kejahatan kau. Kau nak cerita, kau ceritalah. Memang aku ada kelemahan, memang aku ada keburukan. Aku bukan sempurna. Tapi kalau kau nak ceritakan hal-hal aku ni dengan niat yang tak sepatutnya, itu urusan kau dengan Allah. Aku tak nak bercampur. Aku tak nak sakitkan hati aku tak nak kotorkan hati aku. Yang dah kotor ni aku tak nak dah. Macam tu kan senang, selesa hidup kita. Tapi kita ni pun satu, dendam. Tak boleh jadi ni. Aku pun kena cerita. Tu masalah. Hati kita ni pedulikan orang, peduli. Orang nak cerita, nak umpat kita, peduli kan. Yakin dengan apa yang Nabi bagi tahu, pahala je semua masuk dalam buku akaun kita. Pahala bukan boleh dapat buat rumah besar. Kalau dia mengumpat, duit gaji dia masuk dalam buku akaun, itu boleh jadi juga. Okey lah juga, nak sabar. Betul. Kita ni kalau tak dibalas dengan benda yang nampak, cakaplah macam ni. Sabar ustaz, sabar. Tapi dia cerita mana boleh tahan. Dah, itulah ujian nama dia. Baru tahu hati kita setakat mana sabarnya. Baru tahu hati kita ni berian dengan benda baik ke 2 kali 5. Orang umpat kita umpat orang.
Dia lagakan kita lagakan 2 kali 5 bebal, 2 kali 5 bodoh. Sungguh Patutnya kalau dia buat jahat, kita buat baik, itu baru cerdik seorang, bodoh seorang. Ni dua-dua sama. 2 kali 5 tak ada yang baik Dua-dua ni jahat perat. Betul? Perasan ke tidak ni saya cakap ni? Dah perasaan tu fikir-fikirlah. Nak sama beban, nak sama jahat dia macam mana? Tak apalah, bebal pun bebal lah, asalkan puas hati. Allah. Berlatih, baiki. Biar ada perubahan. Biar kita yang belajar ni ada perubahan. Mudah-mudahan adik-beradik kita, ipar duai kita yang tak belajar ni dapat berfikir. Aku ni buat jahat macam-macam, tapi dia tak ada balas apa-apa. Bagus ni lah akhlak. Aku nak mengaji jugalah. Mudah-mudahan bila kita tunjukkan akhlak yang baik, mudah-mudahan orang tiru. Betul? Ni dia buat jahat, dah memang dia buat jahat sebab dia tak mengaji. Dia tak tahu halal haram. Kita mengaji, buat kerja 2 kali 5. Macam mana dia nak minat mengaji? Dia kata tu mengaji pun sama je. Betul? Biar ada perubahan, biar ada perbezaan lah. Mudah-mudahan itu menjadi dakwah secara senyap. Orang panggil lisanul hal. Perbuatan kita, tingkah laku kita tu sebenarnya memberi kesan yang sangat mendalam dalam hati dia. Meskipun kita tak cakap, tapi dia tengok kelakuan keadaan tu menyentuh hati dia. Bagusnya lah macam tu. Itu nama lisanul hal. Bukan cakap dengan lidah dah. Kelakuan kita tu memberi pengajaran dalam senyap, dalam diam kepada diri orang yang melihat. Itu nama lisanul hal, afsahu min lisanil maqal. Maknanya kelakuan zahir ni dia boleh memberi kesan lebih daripada apa yang lidah kata. Kadang-kadang kita cakap tak jadi apa, tapi bila dia tengok perbuatan memberi kesan pada hati dia. Itu maksudnya. Biarlah dia nak cerita hal kita. Jangan kita jadi bebal 2 kali 5 dengan dia. Ni kita kata, dia jahat lah, dia cerita hal aku. Dah kita pun cerita buat 2 kali 5 jahat lah, tak ada yang baik dah. 2 kali 5 besok kena humban. Kan senang nak masuk syurga tuan-tuan. Kalau senang, tak adalah alim ulama nak heboh karang kitab. Kalau nak masuk syurga tu ikut suka hati, buat apa nak karang kitab-kitab macam ni, tebal-tebal macam ni? Peduli lah, beramal lah, ikut suka, semua masuk syurga. Betul? Menunjukkan masuk syurga ni ada undang-undang yang nak kena ikut, ada pantang larang nak kena tinggalkan. Jadi undang-undang pantang larang tu ni sebut dalam kitab-kitab ilmu, itu suruh belajar. Allah. Ataupun diam. Daripada dia bercakap yang mendatangkan dosa. Nabi kata tadi, siapa jamin boleh jaga lidah dia daripada benda haram tadi, mengumpat, suka mencerita-ceritakan orang dengan niat nak melagakan. Jaga, itu semua haram. Saja kita cakap supaya kawan-kawan kita ni bersangka jahat dengan kawan yang soleh. Jadi kita ceritakan kejahatan, keburukan kawan kita yang seorang ni, supaya kawan-kawan yang rapat dengan dia jadi bersangka jahat, jadi renggang dengan dia juga. Faham tak tu? Itu namanya batu api tu. Kawan-kawan yang lain tak tahu aib kawan kita yang seorang ni. Kita tahu, tapi kita sengaja cakap dengan kawan-kawan lain ni supaya kawan-kawan ni jadi renggang dengan dia, jangan rapat dengan dia. Itu namanya batu api. Itu api neraka. Api neraka. Bahan bakar api neraka. Dan siapa jamin kemaluan dia, tidak melakukan dosa, tak buat maksiat dengan kemaluannya, berliwat ataupun berzina, Nabi kata aku jamin dia ni masuk syurga. Nabi kata aku jamin. Nabi jamin, bayangkan. Orang nombor 1, hamba nombor 1 di sisi Allah, jamin dia masuk syurga.
Dah siapa lagi penjamin terbaik siapa? Kawan kita. Kawan kita 2 kali 5 je dengan kita. Bila Nabi SAW satu, Nabi kata aku jamin orang ni syurga. Siapa? Orang yang jaga lidah dan jaga kemaluan. Tapi jangan jaga lidah, jaga kemaluan, semayang tak jaga pula. Kita ni kadang luruh lebih daripada bendul lagi. Oh, Nabi kata jaga lidah, jaga kemaluan. Semayang tak ada. Oh, semayang tak apalah, tak jaga pun, jaga lidah. La ilaha illallah. Kemudian dikendaki dengan barang yang di antara 2 tulang dagu itu adalah lidah. Zohirnya dah cantik dah. Zohir dah cantik dah, Zohir dah kemas dah. Tapi ni masalah ni. Tak payah nak ajar cara make up muka, tak payah ajar cara macam mana nak pakai, nak lilit tudung, tak payah dah, semua tu pandai. Banyak tutorial ni dalam Facebook tu, mana ada. Ni belajar. Cara nak bergaya begini, bergaya begitu, nak lawa begini, nak lawa begitu, nak make up sini, nak make up situ. Itu semua reti dah. Tak payah ajar, reti sendiri. Ni. Ni. Belajar make up ni. Ini ramai orang tak pandai, ramai orang tak tahu, ramai orang tak peduli nak make upkan hati ni. Ni kena make up ni, jangan lupa ni. Jangan biar dia berjerawat, berkurap, berdaki, bernajis, bintik-bintik hitam, noda-noda hitam, apa lagi? Bersawang, sunburn, apa benda lagi? Jangan. Berlumut, jangan biar. Ini kena make up lagi, lawa lagi. Jeragat, jerawat batu, apa lagi? Jangan. Orang perempuan tengok, dia boleh sebut benda-benda. Sebab itulah benda yang dia paling risau tadi. Jerawat lah. Alamak ada bintik-bintik hitam. Aduh ya. Jomlah makan tengah hari. Tak nak. Kenapa? Stres lah ni. Ni ada hitam sikit ni. Tak ada selera nak makan ni. Sampai macam tu sekali punya risau dia. Cakap tak nak jawab. Rupanya oning tudung sengit sikit. La ilaha. Pasal tu orang perempuan ni. Tak apalah, dia memang terbiat dia macam tu kan. Tu normal lah tu. Tapi jangan lupa hati kita tu. Itu lebih penting, lebih utama. Itu lebih penting. Itu nak ngadap Allah. Allah pandang situ. Jangan lupa pula. Ustaz, yang hadis tadi tu dia cakap faraj, dia bukan perempuan pula. Tak, laki-laki masuk. Laki perempuan. Kemaluan laki-laki, kemaluan perempuan. Sama je. Jangan berzina, jangan berliwat. Jangan homoseksual, jangan lesbian. Sama 2 kali. Jangan LGBT, jangan. Kena gunakan ke tempat yang halal. Sebab tu suruh bernikah. Sebab tu kena bernikah. Tujuan nikah tu paling utama sekali nak jaga daripada zina. Maka isteri suami kena bertanggungjawab di antara satu dengan yang lain. Jangan memandang remeh-temeh masalah hubungan tu. Banyak berlaku masalah zina ni kerana dalam rumah tangga tak ambil peduli tentang perhubungan tu. Sebab masing-masing ada nafsu. Kalau pasangan tak jaga, dia akan liar, dia akan cari tempat lain yang haram. Itu dosa lah. Kalau suami berzina sebab kelekaan isteri, itu dosa atas isteri juga, kena tanggung. Kalau isterinya berzina sebab suami dia tak peduli, itu dosa pada suami pula. Sebab tu kena ambil berat, saling jaga. Kalau tak sanggup, jangan kahwin. Kalau kita tak mampu, suruh lelaki kahwin satu lagi. Sungguh lah. Sebab tujuan apa? Nak jaga daripada dah kita tak kuasa, kita tak mampu, kita pun tak nak lah, kita pun tak peduli lah. Pada kita, apa dulu boleh lah. Ada lelaki kita
Macam mana? Laki kita nak buat macam mana? Dia ada nafsu. Isteri tak redha. Besar mana redha isteri? Nak tanya besar mana redha isteri? Sebab itulah isteri jangan bagi peluang suami itu. Maksudnya kita kena sungguh-sungguh lah. Ni tiba-tiba kita tak mampu, kita tak kuasa, kita tak peduli, kita dah tak heret benda tu. Sedangkan suami kita, dia laki-laki. Memang laki-laki ni nafsu, dia nombor satu. Dia dapat yang tu, beres lah. Masalah lain settle. Jangan kembali. Sungguh kamu buat. Jangan kata lah biar. Tu yang dia cari makan luar lah. Tu yang dia cari benda haram. Sebab apa? Yang halal tak peduli. Ini kes banyak berlaku tuan. Yang kat pejabat, buat projek kat pejabat. Banyak berlaku. Sebab apa? Padahal dah ada pasangan masing-masing. Sebab ambil remeh benda ni. Ambil remeh benda ni. Maknanya sekarang ni tak ada nak menyalahkan mana-mana. Dua-dua kena bertanggungjawab. Tu je. Kalau pasangan kita berzina asbab kita pun berdosa. Tak kisah pasangan tu tadi suami ke, bini ke. Macam kita bini kena tanggungjawab lah. Kena layanlah suami kita tu dah laki kita. Dia kata ada yang peringkat macam ni, tak apa, awak kalau nak pergi cari makan kat luar tak apa, asalkan jangan kahwin lain. Awak nak berzina saya tak peduli. Ni punya bebal ni. Ada sungguh. Dia kata awak nak kahwin saya tak bagi, tapi kalau awak nak layan perempuan lain pergi. Awak nak hibur-hibur kat mana pergi. Ada pun kahwin lain jangan. Na'udzubillah. Ada jenis macam tu. Itu ibadat tuan, itu ibadat. Nampak macam remeh tapi memberi kesan kepada dosa besar. Ni, macam mana nak masuk dalam ni? Maknanya isteri yang berkhidmat dengan suami dia, ni masuk dalam ni lah orang yang membantu suami membuat taat kepada Allah. Allah itu ibadat tu, bukan suka-suka tu ibadat. Tu ibadat tu. Jangan buat main-main. Lepas tu kalau tak mampu awak kahwin dengan seorang lagi, saya tak larat lah. Saya tak larat lah. Suruh redha lah, bukan tak redha. Saya ni dah tak larat saya, tapi saya tak redha awak kalau kahwin lagi. Macam mana dia kata? Kena redha lah. Kena terimalah kelemahan diri kita. Tak redha, tak apa dah, memang tabiat dia memang macam tu. Kalau redha, berat pula kita orang lelaki ni. Kena cekik batang leher pula. Kena paksa awak kahwin seorang lagi. Kalau awak tak kahwin, saya berlangkung kepada awak dengan batu lesung. Berat pula kita. Masing-masing lah tengok. Cuma nak cakap tadi tu sebab dia masuk dalam tajuk ni. Jaga kemalu. Banyak kes berzina berlaku tuan-tuan. Sekarang ni orang dah tak peduli. Sebab pun dah terlalu banyak kes buang anak mana. Dah tak ada ke ataupun dah terlalu banyak? Terlalu banyak sampai orang tak peduli dah nak cari. Sebab dah banyak orang dah malas nak cerita. Kalau zaman surat khabar dulu, buka muka depan buang anak. Orang naik jemu dah baca. Nak cerita betapa banyaknya perzinaan berlaku. Lama-lama jadi biasa. Padahal itu dosa besar. Inilah namanya bala ni. Tapi kita benar alah tu jadi. Sebab pada kita bukan kemerosotan ekonomi pun. Bukan barang naik pun. Zina aja. Tak ada halah. Na'udzubillah. Buat tu Nabi kata siapa boleh jamin lidahnya dan kemaluan dia, aku jamin dia masuk syurga. Sebab tu tujuan pernikahan. Sebab nak jaga daripada zina. Itu tujuan dia. Di selain daripada tu nak saling mendekatkan diri dengan Allah. Saling tolong menolong. Apa pun yang suami kena jaga bini, bini kena jaga suami, kena pakak-pakak jaga, tu je lah. Kita cakap laki kan nyalahkan perempuan pula, cakap perempuan kan nyalahkan laki pula. Maknanya saling fikir, tanggungjawab dan niat asal kita mendirikan rumah tangga di antara benda besar iaitu kan baca dalam khutbah kan ada sebut kan. Kan disebut juga tu di antara tujuan nikah tu nak jaga daripada zina. Tapi bila kita dah lupakan tujuan asal, tu yang jadi.
Yang suami tak peduli dah laki, yang suami tak pedulikan bini, bini pun tak peduli. Jadi cek. Masing-masing ada nafsu. Bukan maksudnya bila sampai umur 40, 50 dia dah mati nafsu jadi malaikat dah. Dia manusia dah ada nafsu dia. Habis. Kemudian mana kemudian? Tiba-tiba jadi gabun pula. Tuh. Dan dikendaki dengan barang yang terdua farat itu dua kaki itu farat. Jadi pakak jaga laki-laki, pakak jaga perempuan, tanggungjawab. Niat aku layan suami, aku layan bini kerana Allah tu ibadat tuan-tuan, bukan suka-suka tu, ibadat pahala. Ditanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada yang lebih banyak daripada yang masuk ke api neraka itu, masukkan ia barang ke dalam api neraka itu, maka bersabda ia 2 yang berlubang. Nabi kata, sahabat tanya, apakah perbuatan, apakah anggota yang paling banyak menjadi sebab kita masuk dalam neraka besok? Lalu Nabi SAW bersabda, ia 2 lubang, 2 yang berlubang. Pertamanya mulut dan keduanya farad, makna kemaluan. Inilah penyumbang dosa yang paling banyak sekali. Kadang-kadang dosa tangan ni buat tapi jarang-jarang nak bandingkan dosa lidah. Dosa lidah ni kadang hari-hari. Setiap hari tu tak tahu berapa kali dia buat dosa lidah. Tangan ni kadang-kadang ada dosa, kaki ada kan dosa, tapi dia tidak sebanyak seperti tidak sekerap dosa yang dibuat oleh lidah. Dosa lidah. Kadang sekarang dosa jari ganti wakil, naik pengurusi. timbalan lidah itu, timbalan dia tu jari gitu. Mulut dia mengumpat, mulut dia berdengki, jari dia berdengki, jari dia menulis ayat-ayat mengadu domba, fitnah. Ni ganti dia sama ni, kena jaga dulu. Dikiaskan jari dengan lidah, sebab sama-sama menulis dengan sebab nak memberi faham pada orang lain. Itu Nabi cakap mulut, Nabi tak cakap jari. Tu payah pahaman 2 benda tu. Nabi tak ada cakap pun jari, Nabi cakap lidah. Tu jenis pahaman 2 bendul tu. Tahu tak pahaman 2 bendul? Tolak ijma' ulama', tolak qiyas. Nak pakai Quran, hadis semata-mata. Ni kalau hadis macam ni, makna jari tak ada masalah. Nabi tak sebut pun. Nabi sebut mulut, Nabi sebut farad, Nabi tak sebut jari. Jadi jari ini nak tulis jahat apa pun tak apalah, sebab Nabi tak cakap. Biasa tak dengar ustaz-ustaz yang jenis macam tu? Nabi tak cakap. Dalam Quran tak ada sebut, dalam hadis tak ada sebut. Nabi sebut mulut, Nabi sebut mulut, Nabi sebut farad, Nabi tak sebut jari. Jadi kalau jenis ikut pahaman 2 bendul ni bahaya tuan-tuan. Sebab tu kena ikut ijma' ulama' juga, qiyas. Quran, hadis, ijma' ulama', qiyas. Kerana tak semua hukum hakam terang nyata disebutkan dalam Quran dan hadis. Ada tempat-tempat yang perlu dihuraikan oleh alim ulama'. Ni dah tolak. Quran, hadis saja. Yang tak disebut terang dalam Quran, hadis, ini jangan. Ini bid'ah, ini dosa, ini tak ada kebajikan. Sebab Nabi tak suruh, Nabi tak cakap terang-terang. La ilaha illallah. Banyak ni pahaman ni masuk kat negara kita ni. Negeri kita ni banyak ni, Melaka ni banyak. Semua ikut pahaman tu. Lebih-lebih lagi pula yang cakap tu ada PhD, ada doktor lagi. Dia kata Nabi ni, mak-mak, bapak-bapak sekalian, bukan kita ni nak ikut sunnah. Kenapa kita nak ikut sunnah tapi buat benda yang Nabi tak cakap? Tu kita termakan tu. Ya tak, ya juga Yulah Ustaz, mulai hari ni saya tinggalkanlah benda tu. Dah kena santau dah. Jangan buat benda yang Nabi tak cakap. Semua ke Nabi nak kena cakap? Sampai lauk apa kita nak makan Nabi kena cakap juga? Itulah dia ulama' nak menghuraikan maksud hadis tu apa benda.
Kalau ikut kepala otak kita, ikut hadis ikut hadis ni. Siapa jaga lidah, jaga kemaluan, Nabi jamin masuk syurga. Masuk tak jamin, tak jaga semayang pun tak apa lah. Nabi cakap siapa jaga lidah dengan kemaluan. Nabi tak kata jaga solat, jaga puasa, jaga aurat, jaga apa, tak ada apa. Sebut dalam hadis ni. Makna boleh lah. Nabi tak larang itu, Nabi larang yang ni je. Jauhilah pahaman luruh bendul. Nak ikut Rasul, kita kena amal apa yang Rasul cakap. Yang Rasul tak cakap, jangan pandai-pandai buat. Bid'ah. Nabi tak buat bid'ah. Kita pun hangguk kepala sebab yang cakap tu ada PhD. Anggap pada kita orang yang ada PhD ni semuanya cerdik, semuanya betul fahaman. Tak semua faham tu. Ya, tidak faham dia. Kan dalam diam ikut je tak. Percaya. Banyak berlaku dah tuan-tuan. Yang mengaji dengan kita berapa ramai dah pindah ke mazhab tu? Yang mengaji dengan kita berapa ramai dah pindah mazhab tu? Sebab tu saya berani cakap. Halus tak halus dakwah dia tu. Sebab tu kalau tuan-tuan ni tak hati-hati, tak istiqamah, tak pegang betul-betul, habislah. Tak mustahil terpercaya dengan pahaman tu. Sebab dia punya kata-kata tu memang pandai dalam memutar belit. Memang pandai dalam nak mempengaruhi minda masyarakat. Contohnya tadi, kita ni wajib ikut Rasul. Kalau kita kasih kepada Rasul, kena ikut Rasul. Dengan makna kena buat apa yang Rasul cakap. Buat Rasul apa yang Rasul suruh. Benda yang Rasul tak suruh, tak cakap, jangan buat. Jadi kita macam mana kita? Sekali fikir macam betul. Sebab tu banyak ikut. Lakum dinukum waliyadi. Ikut korang lah. Habis akhir kata ikut korang lah. Kalau kau fikir tu betul tu selamat, kau ikutlah. Kau dengan pahaman kau, aku dengan pahaman aku. Habis cerita lah tu. Sebab nasihat tak nak pakai dah. Terpulanglah. Kita mudah-mudahan lepas tanggungjawab mengingatkan. Habis ditanya akan Rasulullah SAW daripada yang lebih banyak. Maka Nabi kata tadi mulut. Maka bersabda ia 2 lubang. 2 yang berlubang itu pertama mulut. Makna jangan mengumpat, jangan maki hamun, jangan doakan yang jahat-jahat untuk orang lain, jangan melaga-lagakan orang lain, jangan bercakap kasar dengan mak bapak kita ataupun dengan suami kita. Jaga nada perkataan. Susun ayat dulu, karang ayat dulu. Nak cakap macam mana? Jangan main lepas saja. Ingat, aku heran ni. Kau kalau tak ada, aku pun boleh hidup lah. Habis segala pahala amal. Jaga-jaga orang perempuan. Dia mudah nak masuk syurga dan dia sangat mudah nak masuk neraka. Orang perempuan. Orang perempuan banding orang lelaki, dia sangat mudah nak masuk syurga. Dan dia juga sangat mudah nak masuk neraka. Sangat mudah nak masuk neraka. Masuk syurga macam mana? Dia taat kepada Allah. Dia buat apa yang Allah suruh. Dia tinggalkan apa yang Allah larang. Begitulah juga taat dia pada Rasul. Dia jaga maruah diri dia. Dia jaga aurat diri dia. Kemudian dia jaga solatnya. Dia jaga puasa dia. Makna benda yang wajib-wajib lah. Dia antara dia dengan Allah. Kemudian dia taat dengan suaminya. Selagi suruhan suaminya tidak melanggar syariat. Tak payah nak tahajud malam-malam. Tak payah nak puasa sunat banyak-banyak. Dia buat yang wajib-wajib dia dan taat pada suami. Dia khidmat dengan suami dia. Bila suami ada depan mata dia, dia khidmat. Itu lebih besar pahalanya daripada dibuat sembahyang sunat dan baca Quran. Faham tak orang perempuan? Senang tak? Susah. Susah pun kena buat lah. Dah orang cari duit susah, dia kata dia sanggup cari duit susah. Memang susah lah. Nak taat pada Allah boleh, nak taat dengan suami tu payah. Dah bukan
hukum tu dibuat oleh persatuan suami-suami sedunia. Itu hukum yang dibuat oleh Allah. Tanda orang perempuan yang taat kepada Allah, apa di antara suruhan Allah? Taatkan suami. Mana kalau dia tak taatkan suami, hakikatnya dia tidak taat kepada Allah. Betul ke tidak? Dah betul. Boleh tak kita nak berungut dalam semayang? Tak boleh. Mengut semayang boleh? Tak boleh. Sebab apa? Ibadat dengan Allah. Boleh tak nak berungut khidmat dengan suami? Oh, boleh pula. Oh, boleh. Kitab apa ni? Siapa dia ustazah yang ngajar ni? Panggil kat sini. Bukankah dia khidmat dengan suami itu ibadat dia dengan Allah? Dah. Boleh berungut dah? Dah tak boleh dah? Dah tak boleh. Tadi boleh. Sepatutnya sebelum ni buat tak kisah. Oh, pahaman sesat rupanya. Dengan Allah semayang tak boleh berungut. Semayang ni ibadat dengan Allah. Tu jawapan nak selamatkan diri. Sungguh dah, betul tak? Inilah tujuan belajar, betul? Nak jadi isteri soleh. Isteri solehah bukan tak buat dosa, oi. Isteri solehah dia buat dosa je biasa. Kadang dia tengking suami ni, dia beliak mata kat suami ni, dia cekak pinggang dengan tu lelaki dia. Tunjuk penumbuk dengan lelaki dia. Dan dia belajar taekwondo. Suami dia tak belajar. Tapi dia segera minta maaf. Ini mahal. Isteri yang minta maaf ini jarang-jarang jumpa ni. Siapa dapat buat ni? Oh, kira terbaik lah tu. Bertuah dah. Gaya je. La ilaha illallah. Kalau tak ada gaya, bawa dia pergi kat jalan raya. Sungguh perempuan. Nak cari perempuan yang derhaka, isteri yang derhaka banyak. Nak cari yang suka minta maaf kadang-kadang aja dia. Sebab tu barang yang rare ni dia jarang ada. Barang rare dia jarang ada. Sebab tu mana suami yang memiliki isteri yang suka minta maaf bila dia terjatuh kepada dosa, dia beruntung bertuah dah tu. Mana isteri solehah dah tu. Isteri solehah ni bukan kira mulai banyak. Dia taat dengan suami itu. Selagi suruhan suaminya tidak melanggar syariat. Ada pun suruhan yang melanggar syariat itu haram dia taat. Itu suami yang derhaka kepada Allah. Itu suami yang nak menzalimi isteri, memerintahkan isteri membuat benda yang dibenci oleh Allah. Saya nak awak keluar pakai seksi-seksi. Itu suami derhaka kepada Allah tu. Isteri tak boleh taat tu haram taat. Saya tak nak ikut apa yang awak cakap sebab itu maksiat. Saya taat kepada awak sebab saya takutkan Allah, bukan saya takutkan awak. Boleh guna ayat tu? Saya taat kepada awak sebab saya takut kepada Allah, bukan takut kepada awak. Jadi oleh kerana saya takut kepada Allah, apa yang awak suruh selagi tak keluar daripada apa yang Allah suruh, insya-Allah saya akan usaha buat yang terbaik. Tapi kalau apa yang awak suruh itu melanggar perintah Allah, meskipun mudah macam mana pun, saya tak akan buat. Sebab saya tak nak menjadi isteri yang dibenci oleh Allah. Saya tak nak. Baru betul. Ini pantang suami suruh, dia dulu melompat. Sebab dah memang dia punya mahu dia. Sedang molek lah. Abang disuruh pakai macam tu, dah lama dendam ni nak pakai macam ni. Suami, ingat suami, jangan zalim isteri kita. Wahai suami. Oi, suami. Jangan naik, jangan tipu bini kita. Oi. Ni dalam ni 118 orang ni. Oi. Jangan zalimlah bini kita tu, sian dia. Kita suruh, tipulah tu. Awak kena taat saya suami. Awak tak buat, awak derhaka. Awak tak masuk syurga, kunci syurga awak dalam kocek saya. Jadi sekarang ni saya suruh awak keluar pakai pakaian macam ni bini dia ni. Awak tak taat, awak dosa. Ramai yang suami isteri tertipu macam tu. Satu pihaknya kesian, satu pihaknya padan muka. Sebab apa padan muka? Kita pun tak belajar.
Kita pun tak belajar, kita pun tak tahu rupanya taat suami ni benda yang Allah redha. Yang Allah tak redha tak boleh taat. Dah kita tak mengaji, kena tipulah dengan tok laki yang jenis perangai macam tu. Oi, dia jawab ya. Dia yang jawab ya. Ada. Bahagianya kalau berjodoh dengan wanita soleh. Carilah. Usaha cari. Benda ada. Tapi benda rare ni tak banyak lah. Benda murah-murah banyak. Benda mahal-mahal ni jarang-jarang ada. Dia kena pandai cari. Isteri macam tu lah. Selagi tak mati, selagi tu belum tutup peluang dan ruang nak menjadi isteri baiki diri kita. Taubat dengan Allah sungguh-sungguh. Allah hapuskan dosa kita semua. Bersih macam bayi baru lahir, tak ada dosa langsung. Kemudian berusaha menjadi isteri soleh. Buat sini minta maaf, awak saya minta maaf, saya dosa, saya bersalah. Ini luluh hati laki. Misai melenting macam mana pun. Marah setara mana pun jadi sejuk dia. Jangan belagaklah orang lelaki ni. Dia buat muka bengih-bengih, hati dia tisu sebenarnya. Orang lelaki ni. Kadang dia pergi tepi pantai, mancing dia nangis. Dia nak nangis depan bini, malu. Mancing, habis mancing boleh. Pasal dia nangis tak dapat ikan ke? Tak. Sedih, tahan sabar. Nak hadap perangai bini dia. Sabar. Dia tak nak pukul. Dia tak nak pukul, dia tak nak maki, dia tahan sabar. Sebab kalau aku pukul, aku bodoh. Kalau aku maki bini aku bodoh. Kalau aku tak nak maafkan bini aku bodoh. Aku adalah suami yang tak mengenal satu pasangan lagi. Lagi satu nak cari suami yang pemaaf tu pun lebih-lebih rare lagi. Jarang-jarang ada. Sukanya dendam. Kena saling memaafkan dan saling tegur-menegur, saling memperbaiki. Sebab kita dua-dua nak masuk syurga, jadi kena dua-dua lah ikut perintah Allah. Jadi suami tolong jangan nanya bini kita. Ada dalam kelas Ustaz ni. Siapa ada dalam kelas ni? Ini main handphone dalam kelas ni. Dah pecah lubang dah. InsyaAllah minta maaf. Buat dosa tu biasalah, kita manusia, bukan malaikat. Kita bukan kahwin dengan malaikat. Ada dosa. Tapi sifat isteri solehah, dia segera minta maaf. Yang terbaik, dia tak salah pun dia minta maaf. Dia minta maaf. Padahal dia tak salah pun. Ini payah, jarang-jarang nak cari ni. Jarang-jarang ada barang mahal ni. Baik, kemudian mana dia tadi? Bawah ni. Hadis las. Man kathura kalamuhu kathura saqtuhu wa man kathura saqtuhu kathurat dhunubuhu wa man kathurat dhunubuhu fannaru aula bihi. Barang siapa banyak perkataannya, suka bercakap. Panjang sikit lah sebab dah suka tu. Suka nak bercakap, nak berborak aja. Dalam kelas pun bercakap macam ni. Untuk guru cakap, dia bercakap. Suka bercakap. Tidur pun bercakap. La ilaha illallah. Ingat dia borak dengan kita. Rupa dia cakap seseorang, lepas tu cakap tak apa-apa je lah. Apa dia cakap? Banyak cakap. Sampai tidur pun cakap seseorang. Siapa banyak cakap, Nabi kata ni, bukan saya cakap, nescaya banyak oleh tersalah. Dalam banyak-banyak perkataan tu mesti ada kesalahan. Mesti ada lah. Tapi kalau dicakap 2-3 patah boleh jadi tak ada kesilapan lagi. Tapi kalau dah masuk 50, 100 patah perkataan, 200 patah perkataan, 500 patah perkataan, tentu banyak silap. Tentulah banyak kesalahan dia. Dan barang siapa banyak kesalahan, bila dah banyak salah, nescaya banyaklah dosa dia.
Dah banyak salah, banyaklah dosa. Jangan pula dah banyak salah tapi tak ada dosa. Mana pula? Kaedah mana pula tak ada banyak salah tak ada dosa? Ini kitab mana? Bila dah banyak cakap, ghalibnya bila banyak cakap, banyaklah salah. Bila banyak salah, banyaklah dosa. Kalau sikit salah, sikit dosa. Banyak salah, banyak dosa. Dan barang siapa banyak dosanya, maka api neraka itu yang terlebih utama dengan dia, dengan orang yang banyak dosa. Dan macam mana nak mengelakkan diri daripada dosa api neraka tadi? Bertaubat. Taubatlah. Sebanyak mana pun dosa dia, kalau dia taubat, ikut syarat, ikut rukun, hapus dosa. Selamat daripada neraka. Orang yang taubat daripada dosa ni, bila dosa ni dah diampun oleh Allah, tak adalah nak masuk neraka dah, nak masuk neraka. Apa dah dimaafkan oleh Allah, faham tak? Itulah suruh taubat tu. Kalau tak nak masuk neraka, taubat. Kalau kita buat kerah, tak nak taubat, situlah tempatnya. Janji Allah begitu dah. Kita bukan menghukum, kita ceritakan hukum Tuhan begitu. Berani nak lawan, lawan lah. Hukum Tuhan, berani lawan, lawan lah. Dia baik sangat, kuat sangat, lawan. Kalau hebat sangat kita. Wallahu a'lam. Bukan marah, tak. Nasihat saja kita. Saling beringatlah. Kalau suami jangan jadi pendendam. Pedih-pedih, perit-perit pun telan aja lah. Dah memang kita kahwin dengan manusia yang nama perempuan. Tubuhnya lemah lembut, lemah gemalai, tapi bisa bukan main. Biasa benda lembik-lembik ni bisa. Obo-obo tu kan. Jelly tu jellyfish. Sekali dia sengat, biru muka. Bini. Kasih awak. Makasih belikan dia. Sekali dia fire, biru muka lelaki. Baru seminit yang lepas, seminit kemudian, biru muka lelaki. Tadi bukan main dia punya, awak ni terbaik dalam dunia. Kalau buat pertandingan suami-suami yang terromantik, awak lah. Seminit kemudian, biru muka lelaki dia. Keluar sepatah air daripada mulut dia. Dia sembuh sekali, biru muka lagi. Pergi kedai mamak, minum teh tarik 8 gelas. Minum. Sabarlah wahai laki-laki yang seumpamaku. Kita sama. Allah jadikan kita suami supaya kita banyak bersabar dengan makhluk yang istimewa itu. Yang lemah lembut, lemah gemalai, tapi lebih bisa daripada kali jengking lagi. Belut elektrik tu, belut elektrik. Tahu tak belut elektrik? Pernah tahu belut elektrik? Belut mana ada keras, lembut. Tapi dia kalau gigit buaya, kejang buaya. Padahal yang gigit tadi lembek. Dia melekap dekat buaya tu, keras buaya. Bahaya benda lembut-lembut ni. Sabarlah banyak-banyak. Allah nak latih kita, suami. Kau hebat cari rezeki pagi, petang, siang, malam. Panas kau tak hirau, panjat bangunan tinggi-tinggi kau tak peduli. Selam dalam laut sedalam-dalamnya kau tak takut dengan jerum dan sebagainya. Hebat. Allah uji dengan isteri. Kantoi. Jerum dia boleh hadap, laut dalam dia boleh selam, bangunan tu tinggi dia boleh panjat. Bini dia kalah. Dia tak boleh sabar dengan bini dia. Jadi tak hebat lah. Itu sebenarnya Allah nak suruh kita memperkasakan lagi kesabaran kita supaya pangkatnya semakin tinggi. Isteri kita tu kita punya gudang pahala. Kalau dia tak buat perangai, mana kita nak dapat pahala sabar? Mana kita nak dapat pahala pemaaf? Betul? Lurus dia bini kita. Kita pun masalah juga.
Kau ni malaikat ke apa ni? Cuba kau buat salah sesekali, aku nak jadi pemaaf. Masalahnya kau ni tak pernah buat salah. Tolonglah buat salah sesekali. Ada ke macam tu? Tak ada. Tak ada. Kalau ada tak tahu. Masya Allah. Jadi nanya, sebenarnya Allah letak elok dah, sempurna dah, kena dah, adil dah pasangan kita tu. Kadang-kadang Allah bagi isteri yang mencabar, kadang-kadang Allah bagi suami yang mencabar. Sebenarnya kalau kita pandai dua-dua ni, sebenarnya asbab kita boleh dapat faham. Berapa banyak orang laki-laki yang jahat, yang buat maksiat, dia boleh berubah menjadi hamba soleh asbab isteri dia. Jangan main-main. Jangan kita ingat laki-laki je mesti bimbing orang perempuan. Dah. Ada kadang-kadang Allah pilih orang perempuan yang istimewa, dia asbab dia. Suami ditinggalkan agak, tinggalkan judi, tinggalkan zina. Nampak tak? Makna dia Sri Kandi yang terpilih lah tu. Sebab yang biasa-biasanya dia dibimbing, tapi ni dia menjadi asbab membimbing suami dia. Tak jadi dosa. Bahkan itu maknanya jarang-jarang ada makna hebat lah. Barang baik tu. Baik ni barang. Apa jarang-jarang ada. Nampak tak? Jadi orang perempuan meminang laki-laki jarang ada. Barang baik. Dia nampak suami ni, budak lelaki ni, jaga ni bapa ni, kalau kau dapat jadikan suami aku ni, bertuahlah hidup aku ni. Sebelum orang ni rampas, baik aku masuk meminang dulu. Dia pergi meminang. Tak salah. Tapi siapa yang berani? Silalah kalau berani. Buat benda baik nampaknya bagi orang lain. Kita lah kena ambil peluang dulu. Begitulah. Jadi pendek katanya, begitulah, kena sabar banyak-banyaklah dalam rumah tangga kita. Hasilnya tu semua pahala Allah Ta'ala nak bagi kita pahala. Kalau dapat suami isteri tak buat baik langsung pun bayar juga. Kalau suami jahat semua, tak ada yang baik-baik pun masalah. Jadi Allah buat adil lah, kadang-kadang dia okey, kadang tak okey, sama je. Cuma kita ni kadang-kadang ni dalam ni tak sabar ni, dia punya pengaruh dalam ni. Kadang benda kecil tapi dia punya hasutan jadi macam la ilaha illallah. Benda kecil je, tapi dalam ni punya permainan ni, benda kecil je, bawang ni punya cerita. Bergerau orang. Ni dalam ni dia sangat main peranan ni nak merosak rumah tangga kita. Jadi isteri, suami kena peka benda ni. Hati-hati, dalam diri kita masing-masing ada musuh yang sentiasa nak cari jalan agar kita ni jadi banyak buat dosa. Ni dalam hati laki ada, dalam hati bini pun ada. Dia dua ni dia ada kontak ni. Dia ada dua kontak, dia ada perhubungan dia ni. Dia ada perhubungan. Dia muafakat ni. Saya nak tanya. Kalau kita ada belayang. Belayang? Ayam laga ke apa? Kita nak sembelih, nak buat makan. Tapi hantar ke kedai untuk orang lain sembelih. Lepas tu, bila dia dah sembelih, dia tak buang perut-perutnya, dia terus masuk dalam tempat panas untuk sambung bumbu. Kita makan ayam. Duk rebus sekali dengan perut. Tak boleh, najis. Tapi kalau macam kita beli yang ayam-ayam yang dah siap ni, dah siap apa? dah siap dicabut bulu kat kedai tu. Kita tahu tak? Itu dikira tak perlu tanya. Kecuali orang warok. Orang nak sifat warok, dia kena soal selidik. Ni ayam ni, tanya, okey. Ayam ni dalam bungkusan ni, waktu direbus macam mana? Pening okey semua makan. Dia kejap-kejap saya tengok. Mana datang ayam ni? Telefon, hello, ni awak pembekal ayam ni, saya nak tanya. Ayam yang awak hantar pagi ni tadi tu sembelih betul ke tidak? Lepas tu waktu macam mana? Berat kerja jadi macam tu. Jadi jangan menyusah. Kalau misalnya kita pergi hantar, kita dah nampak macam tu. Kalau nampak tak boleh lah. Ini masalah tak nampak, itu diharuskan. Diharuskan, kita tak tahu. Sama macam kita buat ikan pegasang. Ikan pegasang, kita jeruk sekali dengan perut-perut dia, najis tuan.
Kan ikan teri kan, kadang besar-besar tu, ikan perasam tu, jangan bawa pasar tu, makan tu, dengan piuk-piuk kita telan tu. Bukan main sedap tu. Kalau ikan perasam tu direbuk, dijerukkan sekali dengan perut dia, jadi najis semua dia punya daging-daging dia. Walaupun sedap, tapi dulu kita belasah agak dulu, sebelum tak mengaji dulu. Dah mengaji tahu, oh. Ustaz kan tempat orang yang buat penyembelihan tu macam kat ketika dia berjalan. Dia kan tahu cara nak buat pembersihan tu. Tapi kalau dia tak laksanakan, tu dosa dia. Kita dah tahu tempat yang tak macam tu, jangan pergi. Pergi cari je tempat yang bersih. tapi kebanyakan saya rasa dia tak buat, dia terus campak je. Tak boleh. Sebab kita bawa ayam kita sendiri. Gemus dengan najis-najis. Kena buang perut dulu, baru rebus. Tebuk perut dulu, buang baru masuk kan. Ya, zaman kita kecil-kecil dulu Mak-mak kita dulu walaupun tak kaya, dia ada ilmu agama. Dia rajin pergi surau, tebuk perut, buang perut dia, baru celur dalam air panas. Bukan celur sekali dengan perut-perut. Jangan bergaduh kat belakang tu. Dia tu aku dah syukur dah ibu ini tak ada. Ayam kita bawalah tempat yang kita lebih yakin, ataupun macam itulah caranya. Kalau kita beli ayam-ayam kat supermarket tu, kita tak tahu macam mana, itu dikira harus orang kita, maknanya mana selagi kita tak tahu, tak yakin benda itu disembelih dengan tidak mengikut syarak, ataupun bagaimana, selagi tak nampak, tak tahu benda haram, hukum kita orang awam ni harus beli. Kecuali kita yakin benda tu dibuat dengan cara yang tidak halal, tu tak boleh ambil. Selagi tak nyata, hukumnya harus. Pihak itulah yang bertanggungjawab. Kalau makan, boleh lah, dah harus ambil air makan lah. Kalau tak nak makan, hantar rumah saya. Bertaubat kepada Allah. Taubat kepada Allah lah. Tak tahu sebab tu tak tahu tanya. Bila dah tanya dah tahu. Bila dah tahu jangan buat-buat tak tahu. Jadi bangkai lah. Bangkai lah, makan bangkai lah. Kotor-kotor najis-najis. Kalau kita mana tepuk dulu, itik ke ayam ke, buang perut dulu, baru celur. Wallahu a'lam. Itu sekadar yang kita tahu lah. Tak tahulah ada petua-petua ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana qarabatin lana fi dinina ma'al qutri usa wa dzakar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pun ikan yang kecil-kecil tak apa, dimaafkan perut dia tu. Ikan bilis tak apa, dimaafkan. Tapi kalau ikan yang dah 3 jari tu kira besar dah. Kalau direbus dengan perut dia sekali, tu kira najis. Ikan jeruk tu ada pun kadang kalau dah jual ikan tenggiri ikan tenggiri asam dia dah siap kerat-kerat dalam botol, tu tak apa, kita tak nampak, tak tahu. Tapi pastikan carilah yang buat tu orang Islam. Satu lagi cuka. Cuka ni kalau tak kena gaya najis cuka tu. Sebab tu nak buat cuka tu kena pandai. Dia cuka ni apa? Dia cakap cuka. Cuka ni dia kata kita nak buat cuka apa? Tapai lah. Nak buat cuka tapai kita ambil air tapai, kita dah perah air tapai, kita simpan dalam botol ni. Katalah dalam botol ni kita dapat air tapai separuh ni. Mula-mula tu suci. Air tapai tu suci, boleh minum. Okey. Kita nak buat cuka. Dia ada proses dia. Jadi air tapai ni nanti kita kena peram dia. Peram beberapa hari ke beberapa minggu, dia akan berbuih. Gila. Tahu gila? Dia berbuih tu dia gila. Kalau kita minum dengan kita gila waktu tu. Jangan mengundur. Okey, ni air tapai yang asal. Bila dia berbuih, dia akan naik atas. Makna waktu tu najis. Najis. Arak nama dia tu. Waktu tu namanya arak. Arak tu. Ni tuan-tuan kata arak yang berdaftar. Yang buat sendiri bukan arak pula dah. Arak lah tu. Memabukkan tu, kalau minum tu memabukkan. Namanya arak lah. Okey. Kemudian bila sampai satu peringkat yang lain,
dia akan turun buih dia balik. Waktu tu dia jadi cuka nama dia. Waktu tu dia namanya cuka. Waktu dia naik tadi di buih tu gila, namanya arak, hukumnya najis. Kemudian bila satu peringkat dia turun, dia jadi cuka. Ni cuka ni. Baik, masalahnya sekarang macam mana kita nak ambil cuka yang suci ni? Sedangkan dekat atas ni tadi permukaan yang dah kena faham tak cerita dia? Bila dia naik tadi, dia najis. Maknanya dinding-dinding botol yang sebelah atas ni najis. Kalau kita nak ambil cuka yang dekat bawah ni dengan kita tuang begini, maknanya cuka tu nanti jadi mutanajis. Tu cara dia. Dia orang bekas yang sebenarnya bila dia buat cuka, dia dah siap pipe kat bawah ni. Dia dah siap pipe kat bawah ni. Tahu. Lepas tu, bila dia nak ambil ni, dia buka pipe ni. Bila dia buka pipe ni, cuka yang suci tadi turun dengan tidak menyentuh bahagian yang najis. Ataupun caranya betul dah. Ada pipe sebelah bawah ni. Tiba-tiba dia nak mempercepatkan proses jadi cuka tadi, air tapai tadi dia tambah dengan bahan-bahan asing. Contoh dia letak cili ke, dia letak sabun ke, sebagai contoh lah. Sebab apa tu kalau orang tanya, kenapa nak buat cuka tapai tadi tu awak duk masukkan sabun kelapa ke cili ke? Dia kata nak suruh dia cepat sikit lah. Okey, baik. Waktu mula-mula masuk tu tak apalah, suci lagi. Masalahnya sekarang bila sabun kelapa ataupun cili tu tadi berada kat dalam ni, bila dia bertukar menjadi najis, dia naik, dia berbuih gila jadi najis, makna menajiskan cili. Makna cili itu tadi dah berendam dalam najis. Maka hukumnya jadi najis dengan cuka-cuka itu sekali. Walaupun dia dah turun balik, dah jadi cuka tu jadi najis. Sebab apa? Cili tu tadi. Sebab tu jangan tambah apa-apa. Kalau tuan-tuan nak buat cuka sendiri, macam itulah proses dia. Siapkan tempayan dia dan jangan digoncang, jangan dia apa. Biar dia berubah dengan sendiri. Tu dalam hukum fiqh dia kata, teka-teki dia kata arak yang bertukar menjadi suci. Apa dia? Cuka lah. Arak najis tukar jadi suci. Tu arak tu. Cara nak buat ni. Dah balik lah. Balik. Habis dah baca doa tadi. Takkan nak baca doa makan, bukan dia kenduri. InsyaAllah jumpa lagi. InsyaAllah.